Seorang mukmin waktu mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di saat mana peluh ia mengecik di dahi dia, mengecik di dahi dia ni sendiri. Kemudian Salman Al-Farisi meriwayatkan bahawa dirinya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah seorang ketika menghadapi kematiannya. Sebanyak 3 kali Rasulullah pesan, siapa-siapa yang dia tengok orang dekat nak mati, cuba tengok dekat nak mati dia sebanyak 3 kali. Mati betul-betul, ambil berat sungguh. Siapa-siapa yang dekat nak meninggal dunia, tolonglah pergi dekat dengan dia, tolonglah tengok sebanyak 3 kali Rasulullah sebut. Jika di dahinya berkeringat, kalau di dahi dia tu berpeluh atau dahi dia, kemudian kedua matanya mengeluarkan air mata, mengalir mata. Air mata jernih keluar daripada kelopak mata dia. Waktu mana sudah dikapankan dia ke, ataupun waktu mana dia dekat melalui sakarat ke pada dia, dan hidung dia kembang kempis. Waktu mana sakarat dia tu, kembang kempis hidung dia. Keluar besar kecil, hidung dia ni. Nak sebutnya kembang kempis. Yang demikian itu menunjukkan rahmat Allah yang turun bersama dengan dia. Saat itu dinampak syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita lah insyaAllah. Amin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita mengaturkan kesyukuran yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita untuk kita berbicara tentang satu perjalanan yang akan datang dalam hidup kita, di mana setelah mana kita hidup di dunia ini, kita akan melalui satu pengembaraan, perjalanan yang disebut dengan sakaratul maut. Masa yang semua di kalangan kita akan tiba di kalangan kita, kecuali yang pernah kita belajar, yang tak rasa melalui sakarat ini hanyalah mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi siapa saja selain daripada orang mati syahid, Allah telah jadikan pada mereka satu pengembaraan dan perjalanan yang disebut dengan sakaratul maut. Dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita tentang sakarat ini. Sebelum saya nak sebut tentang sakarat ni, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita perlu faham bahawa Allah dia jadikan perjalanan hidup kita ini, saya sebut di awal-awal sebelum daripada ni, Allah jadikan 5 alam untuk kita nak lalui dalam hidup kita ini. Allah jadikan alam pertama dipanggil alam kandungan ibu. Alam itu sudah berakhir dalam perjalanan hidup kita. Kemudian lepas pada alam pertama, alam kandungan ibu, kemudian kita hidup di alam kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam yang kedua ini, kita akan hidup di alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dikumpulkan balik dan dibangkitkan balik kita di padang mahsyar Allah. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang disebut dengan alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun au saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Ini keimanan yang wajib kita imani dalam hidup kita. Maknanya kita ni akan bergerak-bergerak sampailah pada alam syurga ataupun alam neraka.
Lalu mula disebut khalidina fiha abada. Kamu kekal dalam syurga tu sampai bila-bila pada di kamu. Bila sebut tentang neraka, sama juga Allah sebut khalidina fiha abada. Kamu kekal dalam neraka tu sampai bila-bila pada di kamu. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita perhati, Allah dia jadikan lima-lima alam ini. Sebelum daripada kita nak hidup di alam kandungan ibu, kita ada satu proses. Dia panggil pertemuan di antara benih lelaki dengan benih perempuan. Proses ini proses yang tak mudah. Kalau tanyalah orang yang terlibat dengan IVF, misal contohnya, senang ke bagi mereka dapat zuriat? Dengan mereka ni, bila bertemu di antara yang nak ditemukan di antara benih lelaki dengan benih perempuan ini, susah. Kadang-kadang berapa ramai orang yang membelanjakan berpuluh-puluh ribu untuk membenihkan di antara sperm dan juga yang dinamakan dengan ovum daripada ovari ini. Yang ovum yang datang daripada ovari ini. Agak-agak mudah ke mereka nak diketemukan? Susah. Kemudian nak letak pula di dinding rahim tersebut. Bila bertemu saja telur di antara lelaki dan perempuan, kemudian nak diletak pula di dinding rahim ni. Terlalu sukar. Kita tinggalkan yang tajuk tersebut. Tapi Allah dia nak hidupkan kita di alam kandungan ibu, Allah jadikan proses pertemuan ini. Allah dia nak hidupkan kita di alam dunia, Allah jadikan proses kelahiran. Proses kelahiran ini mudah ke tak mudah? Berbeza di kalangan kita. Ada orang yang telan air liur 2-3 kali, keluar terus zuriat. Ada orang yang memakan masa lebih kurang 6 jam, 7 jam. Ada di kalangan kita sampai berbelah-belah jam. Ada yang berhari-hari nak keluarkan zuriat ini sendiri. Masa ni nak keluarkan zuriat. Masa ni masa penting ke? Ya, masa penting. Masa penting, tak silap. Kalau tak kena gaya, maka di waktu ini boleh menyebabkan kematian pada ibu itu sendiri ataupun zuriat yang nak lahir itu sendiri. Allah, bila dia nak hidupkan kita di alam dunia, Allah jadikan proses kelahiran. Bila Allah nak hidupkan kita di alam barzah, Allah jadikan proses sakaratul maut. Sakaratul maut ataupun Allah jadikan pada diri kita ni nak suruh kita hidup di alam barzah. Lalu Allah suruh kita lalui proses yang disebut dengan sakarat. Yang ni yang kita nak bincang di kalangan kita ni. Bila Allah nak hidupkan kita di alam mahsyar, Allah jadikan proses kiamat. Kiamat dia panggil demikian. Sebelum nak masuk satu alam, kita akan melalui yang disebut dengan yaumul qiyamah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa nufiqa fis sur. Semua ayat-ayat yang cerita tentang kiamat, satu lagi proses. Satu lagi, Allah nak hidupkan kita di dalam syurga ataupun dihumban dalam neraka, Allah jadikan hisab dan juga titian sirat. Itu yang menyebabkan kita kena faham semua. Nak lalui satu alam ke satu alam, Allah tak masukkan kita begitu saja, tidak. Tapi Allah jadikan satu proses. Ada satu alam yang kita paling dekat dengan kita ialah alam barzah. Alam barzah ni alam yang paling hampir dengan diri kita. Dan paling dekat dengan kita ni. Lepas pada kita hidup di alam dunia, dipanggil kita kena hidup di alam barzah. Sebelum kita nak sampai ke alam barzah, Allah jadikan proses yang disebut dengan sakaratul maut. Sakarat ni, yang ni Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Akan datang pada kamu saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Qaf ayat yang ke-19. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia. Hidup di atas dunia ni lagi daripada apa? Lagi daripada LHDN, mengarut je. Lagi daripada COVID-19, tak, bukan. Lagi daripada ta'un, lagi daripada penyakit ni, kamu lagi daripada orang tertentu, kamu lagi hidup kamu, tak, kamu lagi daripada apa? Lagi daripada jangan bagi mati je. Tanyalah orang jogging tiap-tiap pagi tersebut. Orang jogging tiap-tiap pagi tu, waktu mana mereka jogging tersebut, kita tanya kepada mereka, kamu lagi daripada apa? Dia mesti jawab, lari daripada malaikat maut, disebut demikian. Tanyalah orang yang makan ubat setiap pagi tersebut.
Setiap hari itu segenggam ubat yang dimakan. Kalau kita tanya pada mereka, kamu makan ubat banyak-banyak ni kenapa? Dia akan jawab, agar lambat mati sikit ustaz. Hidup ni, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ada di kalangan umat manusia tersebut yang cuba melarikan diri daripada kematian, fa innahu mulaqikum, mati itu akan mendapatkan kamu dan mengejar kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dipulangkan pada alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di waktu itu kamu akan didedahkan balik setiap amalan-amalan yang telah kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, bila sakarat ini berlaku? Saya dah sebut dah dalam pertemuan kita semalam dan sebelum daripada ni. Sakarat ini berlaku bila? Bila saat mana hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata mula dibuka saja, kemudian kita mula berduyun-duyun, nampak malaikat mula turun. Malaikat mula turun. Sama ada dua saja malaikat yang akan turun depan kita. Sama ada malaikat yang disebut dengan malaikat yang berjubah putih ataupun malaikat yang berjubah hitam. Dua-dua ni akan datang berdiri di hadapan muka kita. Bila datang diri di hadapan muka kita, maka di waktu tersebut mereka akan mula umum. Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu sudah tidak ada. Aku cari. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut saja keluar daripada jasad ini, maka di waktu itu malaikat mula duyun-duyun masuk. Malaikat mula masuk dalam tubuh badan kita ni. Sambil masuk tubuh badan kita ni, mereka akan umum. Wajaat sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Para hadirin sekalian, bermula daripada ayat ni, maknanya kita boleh kembali balik untuk kita mengundur di saat tersebut untuk nak hidup kembali. Tak ada dah. Masa tersebut, umur tidak dipanjangkan lagi. Masa tersebut, doa tidak dimustajabkan lagi. Masa tersebut, saat demikian, segala harta kekayaan sudah tidak lagi bernilai saat demikian. Segala pangkat dan keturunan yang kita miliki sudah hilang di saat itu. Sudah tidak menjadi apa-apa kekuatan kecuali amalan yang kita bawa untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala lagi dalam ayat yang lain, Allah cerita tentang mengenai sakarat ini. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu ada peluang, kamu tengoklah orang-orang zalim yang menghadapi saat ghamaratil maut. Saat mana roh dia melalui kerongkongan dia untuk tekanan saat mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-93. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, falaula idza balagatil hulqum. Kalaulah mengapa ketika mana nyawa sampai di kerongkongan. Falaula idza balagatil hulqum. Ketika mana roh kamu sampai di halqum tersebut, masa tersebut masa yang disebut dengan sakarat pada diri kamu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalla idza balagatit taraqi. Jangan begitu hidup ni. Ketika mana roh kamu digentak sampai di halqum saja pada diri kamu. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa di hadapan Rasulullah pernah ada air ataupun bekas yang di dalamnya berisi air. Saat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sakarat, Rasulullah kemudian memasukkan kedua tangan Rasulullah dalam bekas air itu. Dengan kedua tangan itu, Rasulullah ambil tangan Rasulullah mula usap tangan Rasulullah di wajah Rasulullah sambil Rasulullah sebut, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan kamu. Sesungguhnya inna sakaratun, sesungguhnya sakarat itu memiliki beberapa saat yang sakit yang amat sangat pada saat yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu tu, Rasulullah mula sebut sakarat ini satu benda yang membebankan pada seorang. Bila kena saja sakarat, maka kamu tak payah ceritalah kamu hebat macam mana, kamu pangkat besar mana, kamu mempunyai pengaruh yang sebagaimana pun pada diri kamu. Kena saja sakarat, maka di waktu tersebut tidak ada nilai apa-apa lagi pada diri kamu, kecuali saat tersebut
amalan kamu yang boleh membantu di kalangan kita ini sendiri. Kemudian At-Tirmizi meriwayatkan bahawa Aisyah pernah menyatakan bahawa aku tidak menginginkan kemudahan kematian bagi seorang setelah mana aku melihat betapa payahnya kematian pada saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha kata, bila aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku tak fikir aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sebut, sesungguhnya nyawa seorang mukmin akan keluar disertai cucuran keringat. Rasulullah kata, bila start nak mula ditarik daripada hujung kaki kita tu, waktu mana malaikat mula masuk saja, peluh atas dahi ni. Peluh atas dahi orang mukmin. Orang mukmin dia akan mula peluh atas dahi dia. Kemudian sedangkan nyawa orang kafir keluar seperti mengalirnya nafas kaldai. Beza dengan orang kafir. Bila kena sakarat, roh orang kafir ni, dia bunyi dia tu macam kaldai. Bunyi. Nak keluar daripada tubuh badan dia ni. Kemudian dalam keadaan sebegitu, seperti mengalirnya nafas kaldai. Sesungguhnya orang mukmin pasti melakukan kesalahan. Rasulullah sebut demikian. Kenapa peluh atas dahi kita? Kita akan tanya. Kalau kita pergi ziarah orang dekat nak meninggal dunia, tiba-tiba kita tengok dia ni peluh atas dahi. Dia ni orang mukmin, orang saleh, rajin buat amal ibadah, bercucuran keringat yang keluar pada tubuh badan daripada dahi dia tersebut kerana dia pernah buat salah. Oleh kerana itu, dia akan merasa kepayahan ketika mana menghadapi kematian. Bila Allah nak matikan orang mukmin, Allah susahkan dia saat mana dekat nak meninggal dunia. Saat nak meninggal dunia ni, kerana Allah nak kafarah segala dosa-dosa dia yang dia buat di atas dunia dahulu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan bila kena sakarat pada diri dia, Allah jadikan dia yang peluh atas dahi. Dan di waktu ini dia jadi sukar untuk tiada lagi dosa dia waktu mana dia berada di alam barzah itu sendiri. Allahu Akbar. Kematian dia sebagai tebusan bagi kesalahannya. Kita ni kan ada buat salah. Bila kita buat salah dekat-dekat nak meninggal dunia, Allah bayar semua kesalahan itu dengan kepayahan kematian. Orang mukmin, dia akan jadi demikian. Sedangkan orang kafir pasti memiliki kebaikan. Orang kafir ni ada benda-benda yang baik yang dia buat. Dia pernah bantu kita dalam menghadapi COVID-19, misal contohnya. Orang kafir ni pernah dia buat jalan, pernah dia tolong begitu bina sekolah dan sebagainya. Orang kafir ni pernah dia ada kebaikan. Sehingga Allah permudahkan dia di saat mana kematiannya sebagai tebusan di atas segala kebaikan yang dilakukan di atas dunia. Bila dia buat benda yang baik-baik ni, bila dekat nak meninggal dunia, Allah balas semua. Balas dengan apa dia? Mudah je dia meninggal dunia. Bila dia mudah, roh dia tu keluar dalam keadaan kita tengok, senang je orang kafir ni. Kenapa pula dengan orang mukmin nampak payahnya menggeliat-geliat macam tu dan sebagainya. Kadang-kadang sukar ni, naik nafas turun naik orang mukmin ni. Kita kata, kan dia rajin baca Quran kan? Dia ni sentiasa puasa sunat kan? Tapi kenapa jadi macam ni pada diri dia? Kita jawab, Allah, dia nak balas pada orang kafir, segala kebaikan orang kafir ni dekat dengan mati. Bila dekat sakarat, orang kafir dapat balasan. Ringan je. Kita tengok pelik orang kafir. Dia siap lambai tangan. Macam dalam drama swasta. Lambai tangan, siap lambai tangan, mati terus orang kafir. Kita kata, Allah, husnul khatimah kot. Kita sebut demikian. Tak, bukan husnul khatimah. Sebenarnya, Allah jadikan pada orang mukmin ni, dekat nak meninggal dunia, Allah jadikan ujian. Ujian apa dia? Ujian yang kita tak boleh nak bayar. Macam kita kata, kenapa ada orang-orang yang sujud pada Allah kena COVID-19 juga? Kenapa ada orang yang soleh-soleh sebegini berzikir pada Allah, tiba-tiba dia kena juga demikian? Kita sebut demikian. Jawabnya kerana Allah nak kafarah dosa dia saat mana penghujung nyawa dia. Kalau penghujung nyawa lah, kalau Allah nak jadikan dia ni baik, Allah bersihkan semua, dia keluar daripada COVID-19 itu sebagaimana dia baru lahir daripada perut ibu dia ni sendiri. Ni nak sebutnya tak ada dosanya pada dia. Tapi orang kafir, orang yang tak beriman pada Allah, kenapa Allah jadikan mudah je pada dia? Kita kata senang je orang kafir dia mati. Tak, Allah jadikan kemudahan itu untuk menjadikan membalas
segala kebaikan yang dia buat atas dunia dibalas waktu mana sakarat yang berlaku pada diri dia ni sendiri. Ad-Dainuri dalam Al-Mujalasah menuturkan firman Allah Ta'ala daripada Wahib Ibnu Al-Ward, sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seorang daripada dunia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam kata-kata Allah, aku tidak akan mengeluarkan seorang daripada dunia sementara aku menyayanginya sehingga aku menebus setiap kesalahan yang telah dilakukannya dengan rasa sakit pada tubuh badannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, aku yakni Allah tak akan keluarkan seorang itu daripada dunia di saat mana dia sedang ada dosa, sehingga kan aku lepaskan semua dosa-dosa dia. Macam mana cara nak lepaskan dosa dia? Aku sakitkan dia dekat dengan sakarat itu. Kemuncak pada dia, aku sakit sesakit-sakit sungguh pada dia melalui sakarat pada tubuh badan dia. Kena sakarat ni, kadang-kadang ada orang yang memang azab sungguh lah. Azab sungguh dengan sakarat dia, sampai peringkat orang yang memandang pun tak sanggup nak pandang bagaimana sukar dan sakitnya dia saat yang sedemikian rupa. Musibah bagi keluarganya. Kadang-kadang aku kenakan ujian dalam keluarga dia. Sebelum dia meninggal dunia tu, dia tak kena pada jasad dia, tapi kena dalam keluarga dia. Dia bantu anak dia sakit, isteri dia sakit, dia hantar ke hospital dia. Dia ni sampai peringkat tak boleh buat kerja, jaganya keluarga dia ni. Jaga, tengok dia meninggal dunia. Itu cara demikian Allah nak buat. Dalam hidup kita ni, jangan kita ingat orang sakit tu wajib mati, tak. Kadang-kadang Allah jadikan orang yang sihat ni bersusah payah dia untuk nak jaga orang sakit. Tahu-tahu orang sakit tu sembuh, dia pula menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang demikian. Kadang-kadang aku jadikan musibah bagi keluarga dia, ujian dalam keluarga dia. Kadang-kadang kesempitan dalam kehidupannya. Allah jadikan kesempitan dalam kehidupan dia. Susah dia nak dapatkan makanan payah. Nak dapatkan yang disebut dengan rezeki susah. Yang tak semua orang semudah yang kita rasa dan kita gambarkan, tak. Allah jadikan pada dia kesempitan dalam kehidupannya. Dan kadang-kadang berkurang rezekinya. Allah jadikan lagi dia berusia, lagi berkurang rezeki dia. Tak semewah dahulu. Kalau kita tengok di antara contoh manusia sekarang, siapa dia? Ronaldinho dipanggil. Ronaldinho tu pemain bola dulu. Hidup dalam keadaan kaya raya mewah dalam hidup ni. Tapi sekarang merempak dalam penjara, kan. Merempak dalam penjara. Daripada duit yang juta-juta, tinggal $2 lebih duit dalam akaun bank dia. Menunjukkan gambaran apa dia? Gambaran bagaimana ujian yang berlaku pada diri dia tersebut. Hingga aku mendapatkan kesalahannya seberat biji atom saja. Disebut demikian. Sehingga aku dapati bahawa tak ada dah masalah dalam hidup dia ni. Dosa dia tu seberat mana? Sebesar biji atom. Ya Allah jadikan demikian. Kemudian jika masih tersisa lagi kesalahan pada dia, aku akan menjadikan kesukaran dalam kematiannya. Katakanlah dia ni dalam keadaan yang dia ni masih ada lagi kesalahan-kesalahan, lalu Allah akhirkan lagi pada diri dia tu dekat nak mati tu, payah untuk dia menghadapi kematian hingga dia menghadap aku seperti keadaan pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Allah ni kalau dia nak masuk seseorang hamba ke dalam syurga Allah, Allah jadikan demikian. Bila dekat nak mati, berlaku sakarat, kemuncak dia sakarat. Kena sakarat. Ini sakarat yang berlaku pada diri seorang. Demi kekuasaan aku tidak mengeluarkan seorang hamba daripada dunia. Sementara aku ingin mengarahkannya sampai aku menebus semua kebaikan yang telah diperbuatnya. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, aku ingin mengazabnya sampai aku menebus semua kebaikan yang telah diperbuatnya dengan kesihatan pada tubuh badannya. Ada orang yang Allah nak masukkan dalam neraka, tapi dia ada buat benda yang baik. Dia buat benda-benda yang baik atas dunia. Allah tak akan biarkan dia mati dengan pahala-pahala baik itu, dengan kebaikan-kebaikan dia itu, tak. Allah balas terus di dunia ni. Allah balas kebaikan-kebaikan dia dengan kesihatan pada tubuh badannya. Sihat tubuh badan dia. Kemudian keluasan rezekinya. Duit itu banyak. Cucuk duit dalam bank keluar. Cucuk keluar. Ini senang ceritanya. Duit rezeki dia banyak. Harta benda dia banyak. Rezeki keluarga dia banyak.
kebahagiaan hidupnya. Kita tengok rumah dia luas je. Kadang-kadang kita tengok tu bahagia ke orang ni. Bahagia ke orang ni. Tak, sebenarnya bukan. Orang ni Allah sengaja balas. Balas. Dia tak semayang, dia tak tutup aurat. Dia berjudi, dia minum arak, tapi dia Islam. Tapi ataupun dia ni buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, berzina dan sebagainya. Tapi tak kena. Dalam hidup dia yang disebut dengan ujian, sakit, sifilis, COVID-19 tak ada pada diri dia. Tak kena pada diri dia. Kebahagiaan hidupnya dan keamanan dirinya, dan dia ni jadi aman dalam hidup dia. Allah bagi pada diri dia, naik kedudukan dia, gaji berpuluh-puluh ribu, beratus ribu dalam hidup dia ni sendiri. Sehingga aku mendapat kebaikannya seberat sebiji atom saja. Sehingga aku tengok berat dia tu sehalus macam berterbangan begitu. Kemudian ada lagi, jika masih ada suatu kebaikan yang tersisa padanya, aku akan memudahkan kematiannya. Kalau ada lagi, Allah mudah mati dia. Allah mudah kematian dia hingga dia menghadap padaku seperti saat dia dalam keadaan tidak memiliki kebaikan apa-apa pun yang dijadikan alat pelindung dirinya daripada dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Sehingga bila dia masuk dalam kubur, tak ada lagi amalan-amalan baik dia yang boleh tolong dia untuk menyelamatkan dia di dalam kubur tersebut. Masuk dalam kubur tengok, habis dah. Habis. Allah dah balas semua dah di dunia. Bila Allah balas dah semua di dunia, sehingga kan saat mana dia dalam kubur tersebut, didapati bahawa tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang tersisa untuk dia bawa masuk dalam kubur, untuk dia sebut kepada malaikat. Malaikat, aku pernah bersedekah. Malaikat, aku pernah bagi begini. Malaikat, aku pernah tolong agama Allah begini. Tak ada dah. Bila masuk dalam kubur, saat tersebut tidak ada lagi amalan-amalan yang baik yang dia buat di atas dunia yang dibalas oleh Allah. Kemuncak Allah balas bila kena sakaratul maut. Sakaratul maut itu sendiri. Ini di antara perkara yang diceritakan pada kita. Zaid ibn Aslam berkata, jika masih ada suatu dosa pada diri seorang mukmin yang tidak tersentuh oleh amalannya. Mana-mana orang mukmin yang ada dosa yang tidak disentuh oleh amalannya. Maksudnya, amalannya tak mampu mengkafarah dosa dia. Kan dalam Islam ni, innal hasanatu yuzhibna sayyi'at. Bila kita buat benda yang baik, dia menghapus benda-benda yang buruk. Menghapus benda-benda yang buruk yang sebelum daripada ni. Katakanlah mata kita ni terpandang benda-benda yang tak baik. Kita pun ambil wuduk. Pergi ambil wuduk, hapuslah dosa kita, pandangan mata yang tak baik tadi. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita pernah dengar benda-benda yang tak baik. Benda-benda yang lara dan sebagainya. Kita pun, bila kita bersedekah, habislah pendengaran kita tadi. Dosa kita. Tapi ada benda-benda yang dipanggil kotoran degil. Yang jenis kotoran degil. Tak terjejas. Kita buat benda yang baik pun, tetap ada juga keadaan yang berlaku pada diri dia dipanggil demikian. Orang yang tidak tersentuh oleh amalannya, maka disukarkan baginya kematian supaya dengan sakaratul maut dan kesukaran itu dapat mencapai darjat syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hujungkan bila Allah jadi susahkan dia bila dekat dengan sakaratul maut. Saya nak sebutlah, kalau kita belajarlah, di antara kesukaran dekat nak mati ni apa dia? Bila kita buat dosa pada mak ayah kita. Bila kalian buat dosa pada mak ayah, memang sukar. Susah nak menghadap di hadapan Allah. Berhati-hatilah, saya nak sebut, pada anak-anak lelaki terutama. Jangan sekali-kali singgung hati mak ayah. Jangan biarkan kata-kata kita ni menyebabkan gugur air mata ibu kita terhadap perangai dan kata-kata mulut kita. Ataupun perbuatan kita. Antara perkara yang menyukarkan kematian pada seorang ialah bila seorang tak pandai nak jaga hati mak dan ayah mereka. Mak mereka, ayah mereka, mak mertua dan ayah mertua. Dan mak saudara. Bagi orang lelaki lah. Bagi orang perempuan, perkara yang paling menyukarkan kalian untuk menghadap depan Allah, kata-kata kalian terhadap suami kalian. Mulut kalian yang tak pandai nak jaga. Bila kalian tak pandai nak jaga terhadap dengan suami kalian, di saat mana kalian nak menghadap depan Allah, memang melalui saat yang paling sukar. Saat yang paling sukar bila melalui sakarat. Kerana apa dia? Hati suami tersinggung. Hati suami ni tersinggung. Ni musim-musim PKP ni, ramai duk berkelahi kat rumah ni, dia panggil. Dia sebelum daripada ni,
Sebelum daripada ni berkelahi melalui SMS, berkelahi melalui WhatsApp. Bila SMS dan WhatsApp dah kita letak dah kat rumah, sekarang duduk kat rumah semua. Berkelahi kat rumah pula. Yang berkelahi juga di kalangan kita ni, sehingga akan tersinggung hati. Ramai mana yang dah tidur kat berbeza-beza. Suami tidur tempat yang terasing, isteri pula tidur yang tempat yang terasing. Punca apa? Punca saling sakit, menyakitkan. Kalian tak rasa sekarang. Tapi tunggu kalian. Saat mana kalian kena sakaratul maut, kalian akan rasa penyesalan yang tak habis dalam hidup seorang tersebut. Jaga, saya nak pesan semua di kalangan kita jangan begitu. Orang lelaki tolong jaga hati mak ayah. Mak ayah kita kan, pelik kita ni orang lelaki. Orang lelaki ni ramai mana yang dia sibuk jaga hati isteri dia lebih daripada jaga hati mak dan ayah dia. Pelik di kalangan kita. Orang kita ni, dia rela menipu mak ayah dia. Dia rela menyinggung hati mak ayah. Semata-mata nak jaga hati isteri. Ramai mana ibu-ibu yang datang mengadu pada saya. Cerita pada saya, anak saya ustaz, dia belum kahwin je. Dah lepas kahwin, dia tak jaga-jaga dah saya ustaz. Belum kahwin betul dia nak jaga saya. Lepas pada dia kahwin, dia jaga isteri dia, jaga anak-anak dia. Dia sibuk bawa anak-anak isteri dia melancong dan sebagainya, bagi hadiah pada isteri dia. Pada saya sendiri, dia tak pernah buat perkara yang sama untuk demikian dalam hidupnya. Tengok orang lelaki, berapa ramai di kalangan kita yang menjadi suami orang, sibuk nak jaga isteri. Bagi hadiah pada isteri bukan main lagi mewah. Bagi hadiah pada yang disebut dengan anak-anak dia, bukan main lagi hebat. Tapi untuk mak ayah dia, mak mentua dia, ayah mentua dia, mak saudara dia, dia biarkan begitu saja. Bila dekat nak meninggal dunia, disebut. Di saat itu kalau ada lagi amalan yang menyebabkan dia ni ada amalan yang tidak tersentuh dengan amalan-amalan dia, tak terhabis, lalu Allah sukarkan dia menghadapi untuk mencapai darjat sakarat dan kesulitan itu dia dapat mencapai darjat syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia ni payah sungguh, terhapus dosa dia. Datang ibu dia sebut, saya redalah ustaz. Saya redalah ya Allah, anak saya ni ya Allah. Ibu dia tengok anak dia dalam keadaan sukar, dia angkat tangan, ya Allah, ampunkanlah dosa anak aku ni terhadap aku ni ya Allah. Kamu jangan begini. Mak kita sebut saja begitu, terlepas terus roh kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga isteri. Bila dekat nak meninggal dunia tu, jadi susah, jadi sukar pada diri dia. Kerana saat dia hidup atas dunia, dia menyinggung hati suami dia, menyakitkan hati suami dia. Bila dekat nak meninggal dunia, dia jadi payah. Isteri menjadi payah. Suami dia tak reda. Katalah suami tak reda. Tiba-tiba suami datang, suami pegang atas dahi dia, kucuk dahi isteri dia, sebut, ya Allah, aku redalah pada seorang perempuan ini yang telah menjadi isteri dalam hidup aku. Di saat itu, roh kita pun melayang keluar dalam keadaan tempat kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan yang kita kena faham di kalangan kita, bagaimana kita diajar supaya jaga pada diri kita keadaan yang sedemikian rupa. Sesungguhnya orang kafir itu, jika telah berbuat baik di dunia ini, maka akan dimudahkan kematian. Orang kafir ni, kalau ada amalan-amalan yang baik yang dia buat dekat dengan sakarat dia tersebut, dimudahkan kematian dia untuk menebus pahala kebaikan dia di dunia dan seterusnya berjalan menuju terus ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Dekat nak mati tu, Allah mudah. Kita kata, pelik dia ni. Semayang pun tidak, puasa pun tidak, hidup minum arak, makan babi pula. Bukan babi, kelawar-kelawar pun makan. Kemudian dengan apa dia? Dengan tenggiling pun makan. Datang pula daripada Wuhan, misal contohnya. Kita nak sebutnya, gambaran jahatnya, keadaan yang berlaku pada mereka tersebut, tiba-tiba dekat nak mati mudah pula kita sebut. Pelik sungguh kita sebut demikian. Tak, sebenarnya Allah mudah dekat nak mati itu nak balas yang baik yang pernah dia buat atas dunia. Bila masuk dalam kubur, masuk neraka terus. Na'udzubillah min dzalik. Start daripada situ tak ada dah peluang rehat. Tak ada peluang rehat. Tak ada kata, rehat kejap lah, lama dah kena azab ni. Tak. Setiap masa, setiap ketika sentiasa diazab dan diazab di saat yang sedemikian rupa. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan diberi ganjaran atas segala sesuatu sampai penderitaan ketika menghadapi kematian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang mukmin diberi ganjaran
atas setiap keadaan yang dilalui pada diri dia. Sampailah penderitaan waktu mana kita menghadapi kematian. Menderita. Kadang-kadang tu orang mukmin, orang soleh dekat nak meninggal dunia. Kita kata amalan apa yang dia buat ni? Ni Allah nak beratkan dia, nak susahkan dia, sehingga kan bila dia sampai habis dah segala azab-azab dia dekat nak mati tersebut, dekat nak mati itu Allah jadikan semua balasan. Zup dia mati itu, bila roh keluar daripada jasad dia tersebut, terus tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala terus. Ni Allah jadikan kelebihan pada mereka yang sedemikian rupa ini sendiri. Buraidah meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, seorang mukmin meninggal dengan keringat dia di dahi dia. Seorang mukmin waktu mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di saat mana peluh ia mengecik di dahi dia, mengecik di dahi dia ni sendiri. Kemudian Salman Al-Farisi meriwayatkan bahawa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah seorang ketika menghadapi kematiannya sebanyak 3 kali. Rasulullah pesan, siapa-siapa yang dia tengok orang dekat nak mati, cuba tengok dekat nak mati dia sebanyak 3 kali. Mati betul-betul, ambil berat sungguh. Siapa-siapa yang dekat nak meninggal dunia, tolonglah pergi dekat dengan dia, tolonglah tengok sebanyak 3 kali. Rasulullah sebut, jika di dahinya berkeringat, kalau di dahi dia tu berpeluh atau dahi dia, kemudian kedua matanya mengeluarkan air mata, mengalir mata, air mata jernih keluar daripada kelopak mata dia. Waktu mana sudah dikapankan dia ke, ataupun waktu mana dia dekat melalui sakarat ke pada dia, dan hidung dia kembang kempis. Waktu mana sakarat dia tu, kembang kempis hidung dia, keluar besar kecil hidung dia ni. Nak sebutnya kembang kempis. Yang demikian itu menunjukkan rahmat Allah yang turun bersama dengan dia. Saat itu dinampak syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita lah, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan semua di kalangan kita yang mendengar malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Rasa ni nikmat. Kerana apa dia? Kerana dia nampak peluh tu. Kerana apa dia? Tak sangka aku ni orang kampung biasa. Aku ni orang yang bukan ustaz pilihan pun, bukan ustazah pilihan pun. Aku ni begini saja keadaan dia aku ni. Tiba-tiba Allah bagi tempat aku dalam syurga Allah. Peluh atas dahi ni. Peluh atas dahi dia. Kemudian nampak air mata ni keluar. Air mata kesyukuran. Air mata kenikmatan dipanggil. Kemudian dalam masa yang sama, hidung kembang kempis. Hidung dia tu kembang kempis. Kenapa kembang kempis? Allah, kita kan macam orang datang, polis datang menjumpa dengan kita bagi watikah. Tuan dilantik menjadi agung, misal contoh. Allah, kita terkejut terus. Yang perempuan pula diberi watikah, puan dilantik menjadi permaisuri agung, misal contoh. Oh, kembang kempis terus hidung. Jalan 3 hari 3 malam mengangkang dia terus, tak kena gaji. Kenapa? Nak sebutnya kerana nak gambarkan pada kitanya, sukanya kita. Ni bukan bagi jadi agung, bukan jadi permaisuri ni. Tapi apa dia? Bila tempat dia letakkan dalam syurga Allah, kemuncak dalam hidup kita. Allahu Akbar. Allah jadikan demikian. Saya tengok, Allah yarham sahabat saya, Ustaz Nur Azli Musa, waktu mana jenazah dia dikebumikan itu, saat yang paling indah, air mata keluar daripada matanya. Kemudian dia dikebumikan di perkuburan Baqi'. Allahu Akbar. Sebelah dia ni sahabat-sahabat Rasulullah. Imam Malik radhiyallahu anhu dekat dengan kuburnya. Kemudian Ibrahim, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik di sekitar tubuhan dia. Allahu Akbar. Allah kurniakan kelebihan pada Ustaz Nur Azli Musa. Moga-moga Allah rahmati perjalanan hidup beliau. Waktu mana beliau hidup lagi di alam barzah ini sendiri. Kemudian yang demikian itu menunjukkan rahmat Allah yang turun bersamanya. Jika ia mendengkur dengan dengkuran anak unta yang sesat. Kalau kamu dengar, dia tu bunyi macam anak unta yang sesat. Wajahnya hitam kelam dan mengeluarkan buih pada bahagian pinggir mulutnya. Yang demikian itu menunjukkan azab Allah, dan azab Allah yang sedang menimpa padanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bunyi bunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kemudian wajah ni tak legam. Wajah dia ni kemudian keluar pula buih melalui bibir dia. Tanda ahli neraka dah. Na'udzubillah min dzalik. Bahasa yang mudahnya, di antara tanda-tanda
yang Allah sedang mengazab pada diri dia untuk dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni insya-Allah kita sambung pada malam yang akan datang pula. Malam besok kita siri masih lagi. Saya baru memukaddimahkan malam ini tentang suasana yang disebut dengan sakaratul maut. InsyaAllah kita akan mulakan berbicara tentang tajuk sakaratul maut ini, sehinggalah tuan-tuan boleh faham sungguh-sungguh tentang tajuk ini, dan Allah jadikan pada diri kita kebaikan-kebaikan di sebalik yang namakan dengan pengajian yang kita belajar ini sendiri. Saya rasa sekadar inilah pada pertemuan kita malam yang baik ini, dan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang baik, dan Allah rahmati pertemuan kita ini sendiri. Adakah berdosa kalau kita mendoakan seorang supaya Allah segerakan kematiannya sebab tak sanggup melihat penderitaan yang ditanggung? Dosa pada diri kita. Kerana kita seolah-olah nak suruh dia ni cepat mati. Tak boleh. Doalah pada setiap orang ni agar Allah jadikan pada diri dia kebaikan-kebaikan daripada apa yang ditanggung tadi. Doa demikianlah. Bukan kita yang menentukan nak hidup dan mati ni. Yang menghidup dan matikan ini adalah yang disebut dengan Allah. Oleh yang demikian, kitanya dalam keadaan sebegini kita doa perkara-perkara yang baik pada setiap di kalangan kita. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan ibu bapa kita yang selalu menyebut bahawa mereka ingin mati tanpa susahkan anak? Sebenarnya bagi tahu pada ibu bapa kita tersebut, bagi tahu elok-elok, jangan begitulah. Dalam hidup ini ayah, umi kita sebut. Sebaik-baiknya ayah dan umi, doakan kami jadi kuat untuk menanggung ayah dan umi ini sendiri. Jangan kata nak menyusahkan hidup, tak ada. Panjangnya umur ibu kita dan ayah kita itu rahmat yang besar dalam kehidupan kita berkeluarga. Kita pula adik-beradik ni pakak-pakak berebutlah untuk jaga mak ayah. Nak jaga mak ayah ni bukannya susah sangat pun dalam hidup kita. Nak jaga macam jaga emas, jaga permata yang mahal-mahal pada diri kita. Bila mak ayah kita ni boleh duduk dengan kita dan kita jaga mak ayah dalam hidup kita, nescaya di waktu ini yakinlah banyak ganjaran-ganjaran yang Allah bagi dalam hidup kita. Rahmat-rahmat yang terusan dalam kehidupan kita. Apakah tip bagi seorang isteri menjaga lisan dan buruk sangka pada suami dia? Bagus juga ni. Tip yang bagus. Yang saya nak sebutnya, yang pertama, jangan tinggikan suara di hadapan suami. Jangan angkat suara. Suami bercakap macam mana pun, rendahkan suara. Sebagaimana kita dengan mak ayah. Mak ayah kita ni, orang lelaki, jangan tinggi suara depan mak ayah dia. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu tengking, jangan kamu sebut depan mak ayah kamu. Itu orang lelaki. Orang perempuan, jangan kamu tinggikan suara di hadapan suami kamu. Kalian tinggi suara, saya sebut banyak kali. Seorang isteri yang tinggikan suara di hadapan suami, hancur lebur amalan-amalan dia. Sebagaimana hancur leburnya amalan yang disebut dengan seorang anak terhadap mak ayah. Demikian juga di antara perkara yang kita nak suruh kita jangan cakap kasar dengan suami kita, lembutkan suara kita. Rendahkan suara. Bila kita rendah suara, syaitan tak boleh masuk pada diri kita saat itu. Bila syaitan tak boleh masuk, maka di waktu itu kita boleh kawal diri kita. Kawal, dia panggil yang merendahkan diri itu untuk mengawal diri. Yang kedua, pada diri kita ni banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Isteri ni tolonglah banyakkan bibir ni sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan lepas pada istighfar, saya sebut juga pada petang tadi. Apa dia? Alhamdulillah. Banyakkan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Syukur pada Allah. Syukur ni ramai orang perempuan dia kalah dalam hidup dia kufur terhadap nikmat yang Allah bagi dalam kekeluargaannya. Rasulullah pesan banyak kali, wahai orang perempuan, Rasulullah sebut, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Rasulullah pesan pada orang perempuan. Kerana apa dia? Rasulullah katakan orang perempuan ni dia senang kufur dalam hidup dia. Kufur apa dia? Suami dia bagi duit pada dia ambil duit itu, dia pergi beli barang-barang. Yang barang-barang yang dia beli itu bukan kegunaan diri dia pun, tapi dia nak menunjuk-nunjuk pada diri dia. Beli barang-barang handbag mahal-mahal misal contohnya. Handbag itu bukannya satu jenis. Banyak jenis pula tu. Kalau satu je untuk jadikan diri dia tak apa. Untuk jadikan harian diri dia tu tahan lagi. Tapi sampai handbag itu penuh dalam almari. Handbag dia saja.
Dia yang dia pakai satu je. Dia kufur terhadap nikmat Allah. Kufur terhadap yang ni, yang menyebabkan hati dia jadi keras. Di waktu ni senang untuk dia nak tengking suami dia. Di waktu ni senang untuk diri dia dalam keadaan dia tak boleh nak jaga, nak kawal diri dia. Yang ketiga, tolong jaga persahabatan. Kita nak berkawan tu, orang perempuan ni saya nak pesan dia berkawanlah dengan geng-geng yang baik. Geng-geng orang yang salihah. Sama-sama mereka sebut. Ada orang yang kaki masjid, yang pergi dengar kuliah. Jangan berkawan dengan geng-geng yang suka membawang, dipanggil. Membawang. Sama-sama dia. Membawang dengan zikrullah, apa? Yang di kalangan sahabat-sahabat kita di Brunei. Dia buat program membawang dengan zikrullah. Tu tak apa yang tersebut. Tapi yang geng-geng kaki kita ni akan mengikut orang yang kita berkawan. Jaga-jaga sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita ni orang-orang yang suka mengadu domba. Tengok keluarga kita elok, tengok keluarga kita bahagia, mula kedengkian itu datang. Ni penyakit kalau dia tidak ada agama. Kalau dia ada agama, dia akan rasa syukur. Alhamdulillah, saya syukur kerana saya dapat orang yang Allah mewahkan hidup dia. Allah senangkan hidup dia. Saya tumpang gembira. Dia pun baca doa, ya Allah, senangkan lagilah sahabat saya dan keluarga sahabat saya ini, ya Allah. Dia akan doa kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang tu untung kalau berkawan demikian. Tapi yang kaki cucuk ni ramai. Kaki cucuk ni ramai. Manusia ni kaki suka mengadu domba orang. Yang mengadu domba ni ramai mana dia orang perempuan jadi kasar, jadi jahat dengan suami dia. Punca kawan-kawan dia yang mengadu domba benda-benda yang tak baik. Hantar gambar-gambar, hantar yang disebut dengan kata-kata tertentu. Dia ajar pula macam mana kamu nak cakap dengan suami dengan begini, yang menyebabkan akhirnya kerosakan dalam rumah tangga tersebut. Ni kena jaga-jaga. Ni beberapa tip lah yang saya sebut. Kemudian selebihnya tersebut, amalan-amalan yang lain lah yang boleh membantu kita dan mengangkat darjat seorang ini sendiri. Macam mana nak hadapi situasi di mana suami hanya mahu isteri ini hormatkan keluarga dia saja, sedangkan isteri nak balik jumpa dengan keluarga dia sendiri pun susah sangat. Ni pun satu juga. Kadang-kadang ada orang lelaki yang jenis demikian. Orang lelaki, saya nak sebut ni. Saya nak sebut. Orang lelaki, tolong dengar sikit. Suami-suami tolong dengar sikit. Saya nak sebut. Apa dia? Di kalangan kita ni jangan jaga mak ayah kita je. Mak ayah perempuan isteri kita ni pun kita kena jaga juga. Mak mertua kita, ayah mertua kita ni sama kedudukan dengan mak kita dan ayah kita. Adik-beradik dia pun kita kena jaga juga. Di kalangan adik-beradik kita jaga, adik-beradik dia pun kena jaga. Ipaduai kita ni. Jangan kita nak sibuk nak jaga keluarga kita je. Tetapi dalam masa yang sama, isteri ni bila dia berumah tangga, dapat suami ni pula dia kena jaga suami. Suami ni pula jaga keluarga dia. Jaga termasuk keluarga suami. Itu cara demikian. Sebab tu bila kita jadi orang lelaki, kita kena faham tanggungjawab kita. Jangan kita jadi orang lelaki hanya nampak nak suruh jaga keluarga kita je. Tiba-tiba tanggungjawab kita terhadap mak mertua, ayah mertua, kita langgar begitu saja. Tak betul dalam hidup kita demikian. Tak betul. Dalam hidup kita ni, yang betul ialah kita ni bila kita berkahwin dengan seorang perempuan, dia tu jaga kita. Kita pula jaga keluarga dia, jaga mak ayah dia, jaga apa dia, jaga mak dia, ayah dia. Siapa lagi kita kena jaga? Mak saudara kita yang tak kahwin. Mak saudara kita yang tak kahwin, kita kena jaga juga, wahai orang lelaki. Ini tanggungjawab dalam hidup kita. Kadang-kadang orang kita ni, dianya sibuk nak jaga keluarga dia je. Tiba-tiba keluarga isteri dia, keluarga adik-beradik dia, keluarga yang ni pun menjadi tanggungjawab sama dalam hidup kita. Susunan dan atur yang baik pada diri kita. Macam mana kita nak menegur kawan yang suka memuji? Sebab kita takut diri kita timbul sifat riak. Tak payah tegur lah. Kita sebut pada kawan kita, tiap kali mana dia puji kita, kita sebut, pujilah Allah. Pujilah Allah. Lebih baik kita sebut demikian. Daripada puji saya tak boleh bagi apa-apa. Paling-paling tinggi pun saya boleh bagi pelempang je kita sebut. Kalau kita puji kita. Puji kita tak dapat apa-apa. Tapi puji Allah, kita dapat ganjaran syurga. Kita sebut demikian. Tu bergurau je pelempang tadi. Jangan pelempang sungguh. Saya bergurau je. Cuma nak sebutnya di kalangan kitanya, pada diri kita, jangan kitanya sibuk nak memuji orang. Tapi kita terlupa nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keutamaan dalam hidup kita. Ustaz, bagaimana melembutkan hati suami mu'allaf? Saya rajin solat macam dulu. Dia dapat hidayah serta ahli keluarganya buat depan dia.
pujuk dengan cara yang baik. Kita jadi isteri ni, pujuklah, pujuk suami. Suami ni, dia lemah dengan pujukan isteri. Tu nak sebut. Ni jangan cerita pada orang, pada tuan-tuan je. Saya nak sebut pada tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu ni dia ada kuasa memujuk, dipanggil. Kuasa memujuk. Suami ni, dia macam mana pun kalau dia dipujuk oleh isteri, dia dilepeh. Percayalah dia lepeh. Bukti Nabi Adam AS. Nabi Adam AS. Waktu mana syaitan pergi direct dengan Nabi Adam, pujuk supaya makan buah khul, buah dalam syurga tu. Nabi Adam tak makan. Tapi syaitan, cerdik syaitan tu, dia pergi dekat mana? Iblis ni. Dia pergi berjumpa dengan Hawa, dia suruh Hawa pujuk Nabi Adam AS. Akhirnya termakan. Dalam hidup kita ni, tapi jangan kita pujuk suami kita buat benda yang jahat. Pujuklah suami kita dalam ketaatan pada Allah. Guna kuasa pemujuk ni. Saya nak sebutnya orang perempuan, kalian ada kelebihan memujuk suami kalian untuk taat pada perintah Allah. Pujuklah suami kita supaya taat dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad Haidir tanya, Ustaz, soalan saya Ustaz, setiap saya siap solat akan hadiahkan Al-Fatihah, adakah sampai bacaan saya itu untuk kedua arwah orang tua saya? Sampai. Mudah-mudahan Allah jadikan doa itu doa anak yang soleh. Bacaan tadi bacaan orang yang soleh pada kita. Ustaz, ayat apa dapat melindungi kita daripada azab kubur? Surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Melindungi diri kita daripada azab kubur. Jadi kita tanya, Yusri Darus tanya demikian. Ayat apa untuk melindungi diri dan daripada kubur ini sendiri? Daripada azab kubur. Ustaz, saya pernah bermimpi bertemu orang yang paling indah, tapi cahaya daripada mukanya bersinar tak jelas. Wajahnya, bila saya tanya siapa dan menjawab Nabi Muhammad. Adakah benar mimpi itu? Dia dengar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Rasulullah kata, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihat wajah aku dalam mimpi dia, maka dia sudah melihat wajah aku. Kerana syaitan tak mampu untuk menyerupai wajah yang disebut dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun apa yang diarahkan oleh Rasulullah itu hanya untuk diri kita. Hanya untuk diri kita. Tak perlu untuk disebarkan. Tak perlu untuk, kecuali dia orang soleh. Kecuali orang yang paling warak, orang yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni dia mimpi itu lain. Mimpi orang soleh. Tapi mimpi kita orang awam ni jumpa dengan Rasulullah, itu nikmat pemberian yang Allah kurniakan untuk diri kita. Bagaimana kita nak elakkan derhaka pada kedua ibu bapa yang garang, bekeng dan keras kepala? Awang Muhammad tanya demikian. Banyakkan doa. Setiap kali mana ayah kita garang, ayah kita bekeng, ayah kita ni tunjuk garang keras kepala dia, doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa aku, dosa kedua ibu bapa aku, dan belah kasihan pada mereka sebagaimana mereka belah kasihan pada aku sewaktu mana aku kecil dahulu, ya Allah. Assalamualaikum ya Edi. Di alam barzakh adakah siang ataupun malam juga ke? Ya, ada siang malam. Di alam barzakh ada siang malam. Pada wudu wal asal, pada waktu mana pagi dan juga petang. Allah tunjukkan di barzakh Allah tunjuk pagi dan juga petang kepada Fir'aun bagaimana tempat dia dalam neraka untuk diazabkan mereka. Siang malam tu rasa. Dalam barzakh. Nak tahu? Cuba try mati. Itu cara demikian. Kemudian Ustaz Ramli Jonit, Ustaz tolong doakan kakak saya Sariah binti Salim yang sekarang ni tengah sakit kanser. Ya Allah, kamu ringankanlah kesakitan Sariah binti Salim ini, ya Allah. Kamu jadikan kesakitan ini kafarah terhadap dosa-dosanya, ya Allah. Dan berikanlah kesihatan dan kesembuhan kepada hamba kamu yang salihah ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana untuk menderma daripada Singapura? Saya tak boleh masuk JB. Boleh melalui online melalui Bilpis yang kita ada, ataupun tengok dalam matancenter.com. Dalam matancenter.com tu pun ada, ataupun melalui Bilpis pun boleh, ataupun melalui Maybank to you. Maybank ada di Singapura. Oleh kerana sahabat-sahabat ramai dia buat transaksi daripada Singapura, dia masuk dalam akaun Maybank. Dia akaun Maybank ada di Singapura, dia boleh transfer ke akaun Maybank di Malaysia ini sendiri. Dia boleh demikian. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak duit interest daripada bank yang kita simpan dimasukkan ke dalam tabung masjid?
Saya tak cadangkan demikian. Kalau boleh kita bagi tahu pada AJK Masjid, duit ni duit interest. Bagi tahu pada AJK Masjid, serahkan pada AJK Masjid. Kecuali nak masuk dalam tabung pun tulis duit interest daripada bank. Nanti dia orang akan ambil duit tersebut untuk nak buat tandas, nak buat pagar masjid, nak lengkapkan pencahayaan masjid dan sebagainya. Itu boleh dibenarkan untuk digunakan untuk demikian. Bagaimana kita nak mengatasi perkara-perkara bersuci? Was-was, adakah kita perlu berlawan? Ya, lawan. Jangan kita ni biarkan was-was itu menguasai diri kita. Lawan. Buat sekali ataupun 3 kali cukup. Sama ada rasa sempurna ke tak sempurna, tinggalkan, berhenti. Lepas tu baca doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. InsyaAllah malam besok kita sambung lagi dalam membicarakan tentang mengenai sakaratul maut. Bagaimana keadaan yang kita perlu lalui saat mana dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami semakin menghampiri Ramadan al-Mubarak, ya Allah. Saat ini negara kami masih lagi dibelenggu dengan COVID-19 ini, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah. Dengan Rahmanur Rahim kamu, ya Allah. Kamu jauhkanlah virus yang sedang menyerang kami ini, ya Allah. Kamu batalkanlah kekuatan mereka itu, ya Allah. Kamu jadikanlah kekuatan kami ini mengatasi kekuatan mereka itu, ya Allah. Ya Allah, kamu ampunkanlah dosa Ustazah Syahidiyah Abbas yang telah meninggal dunia pada hari ini, ya Allah. Seorang ustazah yang salihah di kalangan kami, ya Allah. Kamu jadikanlah kesembuhan kepada Ustaz Muhammad Ibrahim yang sedang menderita penyakit yang berada di hospital itu, ya Allah. Kamu sembuhkanlah penyakit COVID-19 yang kena kepada Ustaz Muhammad Zuhdi, ya Allah. Jadikanlah kesembuhan yang segera kepada hamba-hamba kamu yang saleh ini, ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada kamu, ya Allah. Kamu lindungilah kami daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, ya Allah. Saat mana kami diuji dengan ujian-ujian fitnah yang banyak ini, ya Allah. Jika kami tidak mampu lagi melalui saat itu, ya Allah, kamu panggillah kami menghadap di hadapan kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ini, ya Allah. Dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Berkatilah setiap umur-umur kami ini, ya Allah. Berkatilah setiap rezeki-rezeki kami ini, ya Allah. Mudahkanlah perjalanan hidup kami pada masa yang mendatang nanti, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa tuan-tuan untuk dapatkan 2 buah kitab ini. Satu kitab bagaimana untuk kematian, persiapan menjelang kematian. Satu lagi kitab bagaimana untuk menjadikan kematian kita husnul khatimah. Yang lebih besar lagi, saya suka mengumumkan tentang mengenai kita sedang mengagihkan sumbangan-sumbangan pada mangsa-mangsa yang sedang berada dalam keadaan suasana yang sekarang ni PKPB ataupun orang yang susah. Hari ni kita agihkan lagi bungkusan makanan. Sebungkus kita perlu RM8 saja. Tuan-tuan bank inkan saja dalam Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank. Tuan-tuan masukkan RM8 saja satu bungkus. Satu bungkus tu untuk satu seorang. Dan alhamdulillah setakat ni kita di Matan Center ni kita agih-agihkan dan kita guna NGO dan badan-badan pertubuhan untuk saling mengagihkan sumbangan-sumbangan ini, di mana kita bentuk dalam bentuk bagi makanan yang dah siap masak melalui dapur tokku, ataupun kita packkan barang-barang sumbangan untuk di kalangan orang-orang yang susah, dan kita bagi sumbangan dalam bentuk yang raw material lagi dalam keadaan beras, kemudian sardin, kemudian makanan-makanan yang mereka boleh masak. Ada yang boleh masak, kita bagi dalam bentuk masakan. Yang mereka boleh masak, gandum, minyak dan sebagainya.
Dalam satu pack tu RM60. Kita jadikan demikian. Tuan-tuan boleh maklumkan terus pada talian 013 906 1204. InsyaAllah. Bila tuan-tuan menyumbang saja, tuan-tuan maklum ke talian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati amalan-amalan salih yang kita kerjakan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah